Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrami Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah alhamdulillah لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang dikurniakan kepada kita dapat kita hadir ke majlis ilmu sambungan pengajian kitab Mata'ul Badrain Majma'ul Bahrain. Bagi pelajar baru, kalau ada baru, tolong beli kitab. Kitab Rumi boleh, kitab Jawi boleh. Tapi kalau nak belajar Jawi tu elok kitab Jawi lah ya. Biar kita mendalami betul-betul kitab Jawi tersebut. Alhamdulillah, KWI macam semua tu dalam grup sudah 7 tahun tertubuh. Dan kuliah kita baru menjejak 5 tahun lebih kurang. 5 tahun. Kita start kitab ni daripada mula hari tu start kan 2016 tolak PKP 2 tahun ya 7 tahun juga Alhamdulillah. Jadi tolak PKP kita tak ada kelas, dan juga Ramadan kita tak ada kelas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala apa yang telah kita pelajari dapat kita amalkan, dapat kita ambil manfaat, insya-Allah. Mudah-mudahan. Tahniah juga kepada KWI kerana berjaya menganjurkan majlis jamaah hari raya. Saya rasa ni first time kita buat yang julung-julung kali diadakan, dan saya tengok ramai hari tu, cuma saya tak sempat nak tunggu sampai habis kerana ada program di Ma'at Tafiq Pulau Meranti. Jadi saya terpaksa bergegas ke sana. Jadi ramai yang datang, jamuan juadah pun Alhamdulillah sedap. Saya hari tu 5 jemputan. Lepas tahfiz Rahmati ke Kajang dan Bangi. Memang mujuklah Allah bagi perut stokin. Perut stokin ni dia boleh masuk dia padat kan. Dia boleh, alhamdulillah. Tapi itulah bila kadang-kadang bila kita berpuasa berat badan turun, alhamdulillah. Turun 6 kilo saya, alhamdulillah, syukur. Tapi lepas raya naik 8 kilo. Apa boleh buat? Sudah ditakdirkan begitu. Allahu Akbar. Baik, kita sambung. Jadilah curhat sikit-sikit, masa dah berjalan. Hari ni hari guru sama guru kepada ahli KWI yang pernah menjadi guru. Berapa ramai jadi cikgu sini selain daripada Fadilah? Saya nak tengok sebab saya pun cikgu juga. 1, 2, 3, 4, 5. Malu dengan aku cikgu ke? Dah pencen malu dengan aku. Alhamdulillah. Sebelum kita teruskan, guru saya ingat pengalaman saya mengajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Mungkin saya punya laluan tu mungkin tak sama macam orang lain. Menyatakan orang lain dia statik dekat sekolah, mungkin sekolah rendah lepas tu sekolah menengah. Macam saya lain, sekolah rendah, sekolah menengah dan ke universiti pensyarah, dan saya berhenti.
So laluan tu tak sama, dan kita berhadapan dengan pelajar daripada sekolah rendah, IQ sekolah rendah sampai sekolah menengah, daripada sekolah yang black area sampai sekolah yang agak okey, kluster, dan sampailah ke universiti. So banyak pengalaman kita dapat dalam pendidikan ini. Jadi guru ini harus dihargai lah. Sebab tu kadang-kadang kita lupa. Saya memang ingat lah, cikgu semua ingat 16 Mei. Bahkan lagu guru tu kita rasa sampai ke law ni kita hafal. Cuma kadang-kadang kita lupa nak bagi hadiah kat guru yang ngajak anak kita sekarang ni. Jadi lupa. Kemudian bila jatuh hari Selasa, tak ada nak sempat nak buat apa-apa. Sebab Isnin kita puasa. So nak beli barang hadiah tak sempat. So saya ingat hari Jumaat kot saya nak bagi hadiah kat cikgu sekolah agama, sekolah bahasaan. InsyaAllah lah. Okey, muka surat 151. Kita habis hari itu pada yang dan keduanya tu ya. Baik. Kita mengaji hari itu, kita ulang balik saat supaya memori tu ingat balik. Saya tahu ramai lupa, makan lemam, makan ketupat. Dia memang lupa punya lah. Kita mengaji sebelum cuti raya, cuti puasa hari itu, iaitu bab berkaitan dengan kebolehan orang yang merdeka berkahwin dengan hamba. Okey. Jadi dia ada 3 syarat. Kita dah habis bincang 1 syarat. Orang merdeka macam kita boleh berkahwin dengan hamba dengan 3 syarat. Walaupun hamba dah tak ada lah ni, kita mengaji je lah. Jadi kita dah habis bincang syarat pertama hari itu, iaitu ketidakkemampuan lelaki tadi untuk berkahwin dengan perempuan yang merdeka. Maka dia boleh berkahwin dengan hamba. Okay, itu 1 syarat. Syarat poin je lah ya, kita tak hurai semua, kita dah hurai minggu hari itu. Syarat kedua hari ini, kalau tuan-tuan lihat, dan keduanya 4 baris dari atas kitab Jawi, kitab lama lah, kitab Jawi lama, 4 baris dari atas ya, dan keduanya jumpa lah muka surat 151. Yang tak ada kitab tengok member sebelah, tak apa. Dan keduanya dengan sebab takutnya akan zina. Mana-mana syarat nikah, kalau kita lihat dari sudut orang yang merdeka sekarang ni pun, antara kefarduan atau kewajipan hukum nikah menjadi wajib kerana dibimbang kalau tak kahwin takut buat zina. Okay? Jadi jalan yang terbaik untuk menghilangkan ataupun untuk mengurangkan ataupun tak nak berlaku dosa ialah kahwin. Cuma isu yang timbul sekarang ni ialah proses perkahwinan itu terlalu rumit di Malaysia. Terlalu rumit. Tapi adalah kebaikannya juga. Ya, dokumen sana, dokumen sini, cop sana, cop sini, jumpa macam-macam. Surat beranak mak ayah. Jadi hak beranak tu 29, 30 macam Datuk Mahathir nak cari surat beranak ah. Jadi dokumen tu penting. Yang kedua, kita lihat dari sudut remeh-temeh, pembelanjaan, hantaran dan sebagainya yang kadang-kadang dipelbagaikan, dimodernkan. Dulu tak ada jenis duit ringgit dalam bentuk pokok bunga apa kan. Sekarang dah macam-macam dia buat. So benda-benda itu kadang-kadang menyekat ataupun mengurangkan kemampuan lelaki tadi untuk berkahwin. Dia tak macam orang Arab tu. Orang Arab mudah lah. Akad nikah hantaran simple je. Saya rasa yang paling canggih kita kot. Macam-macam bunga, kertas bunga, macam-macam bunga telur, apa jenis bunga telur. Tepak sirih lah, adat-adat kan. Adat yang tak salah sebenarnya pun. Tapi benda itu sebenarnya walaupun tak salah, cuma kadang-kadang mungkin membebankan pengantin lelaki yang kalau tengok lah ni, kalau kita kata kerja 1,500, 2,000 gaji, kalau nak nikah umur 30 ada apa? 35 nak kumpul tu. Sopa orang India hantaran mahal. Nak kahwin, ya Allah, emas ni semua mahal. Jadi benda tu membantukan. Islam sebenarnya mudah. Maka sebab itulah dalam term kita ada nikah gantung. Nikah gantung, janji hamba menikah dulu. Ramai dah cikgu buat gitu, nikah dulu, nuri kemudian. Apa kerja 6 bulan baru ada duit, baru buat ke nuri. Betul. Kemampuan kalau nak cekau semua sekaligus, demam tak kebah. Bukan sekat pengantin demam tak kebah, mak ayah pun.
Ya, sungguh. Ini yang berlaku hari ini. Maka sebab itu syariat sebenarnya dia mudah, tetapi keadaan tertentu menyebabkan ianya menjadi sukar. Jadi pasangan yang nak berkahwin makin tak ramai, tak banyak dengan sebab ini. Nak elak berlaku perzinaan, zaman hari ini cukup mudah. Cukup mudah. Terutama di bandar-bandar besar, bila agama sudah menjadi sipis-sipis. Didikan agama, kita hak mengaji ni okey tuan-tuan, ni hak anak-anak kita ni. Load internet, handphone 24 jam. Tak payah dah duduk dalam main game sama anak saya apa. Buatlah undang-undang macam mana pun. Kita tak ada, dia main. Kita ada, dia tak ni lah. Kita tak ada. Jadi susah ya, tengok susah. Jadi doa je lah. Tuan-tuan, doa. Pokok mana doa bagi mereka lembut hati, bagi mereka ingat agama, itu yang paling penting. Ya, itu sangat-sangat penting. Okey, jadi takutnya akan zina. Syarat ketiga, Islam sahaya perempuan, maka tiada halal baginya ammah yang kitabiah. Dia nak menikah juga hamba tadi, dengan syarat ada hamba perempuan yang Islam. Jadi bila ada hamba perempuan Islam, tiba-tiba dia ada berkenan dengan satu hamba kitabiah, ahli kitab, saya akan urai lepas ni dalam bab seterusnya, maka kalau dah ada yang Islam, dia tidak boleh lagi ambil hamba yang kitabiah. Yang kafir memang tak boleh lah, yang ahli kitab. Okey, saya akan urai kejap lagi ahli kitab, tajuk yang akan datang tu. Maka tiada halal baginya ammah yang kitabiah, hamba yang kitabiah. Ammah tu juga hamba, saya dah hurai sebelum ni. Bermula perempuan yang mub'adah, juga hamba. Saya cerita hari itu ada hamba yang boleh merdekakan dirinya dengan buat sesuatu, lalu tuannya merdekakan. Ada hamba yang tuannya ada kuasa mutlak untuk merdekakan dia. Itu beza mub'adah dengan ammah. Jadi di sini ialah bermula perempuan yang mub'adah seperti hukum sahaya perempuan, maka tiada harus berkahwin akan dia oleh laki-laki yang merdeka, melainkan dengan beberapa syarat yang tersebut. Syarat yang kita sedang bicarakan inilah. Maknanya hamba tak boleh kahwin dengan lelaki merdeka, melainkan ada syarat yang kita sedang bicarakan. 3 syarat ni. So ni syarat yang ketiga lah. Baik. Kerana mensiakan setengah anak itu ditakutkan dia pula. Jadi dibimbangi perkahwinan, sebab bukan Islam tu merendahkan martabat hamba. Dia ada dulu, cuma bila syariat Islam datang, benda tu Islam meletakkan semua manusia berada pada kasta yang sama. Allahumma salli ala Muhammad, Al-Quran Allah sebut apa? Setiap manusia ini dia punya hak dari seluruh agama sama. Hak kepada Allah, hak kepada Nabi, hak kepada para malaikat, beriman kita ya. Semua ini sama. Maksudnya ada kebebasan. Dah tak ada hamba. Tapi benda yang telah turun-temurun sejak zaman berzaman, nak hapus bukan mudah. Sebab itu, walaupun Rasulullah dah tinggalkan dunia ketika itu, masih lagi wujud sistem perhambaan. Dan contoh mudah tuan-tuan lihat filem 3 Abdul. Ketika mana Abdul Wahub dengan Abdul Wahid, mereka telah dilelang oleh tuannya lah. Sebab kegagalan mereka nak bayar, akhirnya dilelang. Dan tuan-tuan ingat tak ketika Piramli datang beli hamba, kan si tukang hamba yang gemuk tu yang pegang loceng kecil tu kan, dia kata ini cantik manis dekat Mas Surah dengan tu lah. Okey, ni okey. Kemudian ni misai kontot apa semua dia sebut tu kan. Tuan-tuan ingat cerita dia? Ini tua kerepot tak laku. Ni berapa? Dia kata 500 dirham. Okey, Piramli kata tua nak mampus 5 dirham sudah. Lalu jalan 5 dirham.
Tuan-tuan ingat cerita dia? Lalu Piramli pun ambil pak mentua dia dengan dua akak ipar dia tu. Balik ke rumah. Tapi dia beli. Daripada mula dia beli dengan tukang yang jual unta tu. Saya lupa nama watak tu siapa. Omar Pak Tongkol. Jamal Pak Tongkol. Yang dia kata berniaga orang lagi bagus daripada berniaga unta. Dia sebut Au tu kan. Au watak tu. Jadi di situ sudah wujud perhambaan. Piramli punya cerita. Dah ada sistem perhambaan ketika itu. Dan dia beli, kalau tuan-tuan lihat babak seterusnya di rumah, dia balik ke rumah, lalu dia buat watak garang, kemudian baru dia satukan balik, dibebaskan. Maksudnya zaman Piramli sudah boleh buat cerita perhambaan begitu. Maksudnya sistem hamba mungkin agak baru lagi. Kita mungkin tak ada lah, tapi dengan negara Arab yang wujud sistem negara Arab. Nampak ammatun ni hamba. So dia wujud benda tu. Jadi Islam ini bila dia datang, dia hapuskan perhambaan. Manusia semua sama rata. Berbeza dengan ajaran Hindu. Hindu dia ada kluster-kluster dia. Kan? Cina, Buddha saya tak tahulah. Okey, Kristian lebih kurang kita dia tak ada sangat kluster-kluster ni. So Islam dia hapuskan terus. Jadi apabila syariat mengharuskan berkahwin dengan hamba ini, maka syariat letakkan syarat tertentu. Tu pun bila hamba masih ada. Belum hamba dah tak ada sampai sekitar sekarang ni, maknanya kahwin macam biasalah. Kahwin orang merdeka dengan orang merdeka. Walaupun orang tu orang gaji, tapi dibayar gaji, masih lagi title dia merdeka. Ada hak dia. Okey. Ini Islam punya ajaran. Dan jika berkahwin laki-laki yang merdeka akan sahaya perempuan dengan syaratnya, kemudian maka kaya ia. Kaya ia. Atau berkahwin ia akan perempuan yang merdeka, tidak terfasah nikah ammah itu. Dia beritahu syarat hari itu, hak nak menikah dengan hamba ni sebab susah. Hang memang tak boleh kahwin dengan orang merdeka, hang duit tak ada, lalu tak apalah, hang boleh kahwin dengan hamba. Tiba-tiba takdir Allah, kaya dia. Lelaki yang kahwin tadi kaya, mungkin kerja dia bagi apa semua, dia main kripto lah apa-apa kan. Dunia hari ni, cerita zaman hari ni, kaya. Maka hukum perkahwinan dia dengan hamba tadi tidak terbatal. Maksudnya masih valid, masih lagi isterinya lah. Okey, sebab dia merdeka, isterinya lah hamba tu. Baik, itu kata dari situ. Tiada terfasah nikah ammah itu, maksudnya tiada terbatal perkahwinan dia dengan hamba tadi. Dan jika menghimpun laki-laki yang merdeka yang tiada halal baginya ammah akan perempuan yang merdeka dan ammah dengan satu akad, batal nikah ammah dan sah perempuan yang merdeka. Jadi dia nak kumpul seorang perempuan untuk jadi bini dia. Kita sudah cerita hari itu kan, seorang perempuan ni dia merdeka, seorang lagi hamba. Dia nak akad nikah secara serentak. Maknanya aku terima nikahnya Zainab binti Harisah dan juga Zainab binti Qasim, contoh, dengan mas konsisten. Maka kalau salah seorang hamba, bini dia tu hamba, seorang lagi merdeka, maka yang hamba dikira terbatal. So Islam naikkan martabat yang merdeka, diluluskan. Tapi ni cerita dulu lah, jangan duk fikir sangat lah, jangan duk, tuan-tuan jangan duk jadi pening sangat. Tak ada dah lama lah, jangan duk fikir duk tenung lagu mana, duk buat masalah, jadi bengong kita nanti. Relax aja. Yang kita nak tengok ni hal lepas ni, hal lepas ni ada hubungan yang kita lah ni. Okey, tajuk baru. Faslun. Tiada halal bagi orang Islam berkahwin akan perempuan yang kafirah. Orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tiada halal, tak boleh, hukumnya haram berkahwin dengan perempuan yang kafirah. Orang kafir lah. Sebab tu kita hak nak menikah mesti masuk Islam dulu, mesti syahadahkan dia dulu, baru kahwin. Atau kalau mereka dah kahwin
satu family macam yang baru ni masuk dekat masjid kita kan, yang satu family Cina tu kan, semua satu family, maka tak perlu akad nikah baru, automatic Islam semua. Kat Rista Villa kan yang baru ni, salah seorang asnaf kita Cina tu yang masuk Islam, satu keluarga masuk. Jadi bila masuk semua, maka tak perlu akad nikah baru, kira automatic keluarga Islam. So yang masuk di sini kalau nak menikah dengan orang kafir, mesti dia Islam dulu, syahadahkan dia dulu, baru berkahwin. Okey, ni kalau laki-laki Islam nak kahwin dengan perempuan yang kafirah, ataupun sebaliknya, mesti masuk agama Islam dulu. Islam tak boleh masuk agama lain. Sebab tu hukum murtad tu ada, yang pancung kepala tu. Sebab kita dah benar dah, inna dina indallahi Islam, agama Islam agama yang benar dah. Buat apa nak pergi kot lain lagi, nak pergi murtad kot lain. Sebab tu kita punya hukuman murtad strict, pancung. Suruh taubat tak nak taubat, nasihat semua tak nak, dia nak kekal juga, maka pancung. Tu Saudi dia pancung, setengah-setengah negara Islam dia pancung. Kita masih tak tahu lah, undang kita ni payah nak cakap tuan ya. Masih lagi ada pengaruh Lockrick tu, pengaruh undang-undang British ni, takat penjara, denda, nak jadi apa. Okey, distrik sebab ni strict, agama cukup jaga, Islam kena jaga. Jadi nak kahwin kena Islamkan dahulu, mengucap. Kita di Malaysia tuan-tuan, berbeza di luar negara sekarang ni. Negara-negara Eropah ramai orang bukan Islam masuk Islam setiap hari. Anak murid saya duduk di New Zealand, Imran tu, dia dah warga negara New Zealand, meletak di sana, di pusat Islam New Zealand tu, tempat yang tembak dulu ni kan. Dia kata hampir setiap hari mesti ada orang masuk Islam, setiap hari. Bukan warga tempatan, kadang-kadang warga luar, maksudnya orang Australia, orang Filipina yang duk mai kerja situ kan, duk kerja, duk cari makan kot tu, mereka masuk Islam hampir setiap hari. Berbeza dengan kita pula, murtad ramai. Maknanya orang nampak Islam di luar negara di sudut akhlak. Mereka tengok orang Islam kita duk merempit pung sana, pung sini, wak makwa sana, apa nak terenying tengok. Sebab yang menjadi perhatian masyarakat ialah pemuda. Dia tak tengok orang KWE. Iya. Sebab hal dakwah bil hal, dia melihat yang dia nampak secara secara umum, nampak di depan ni. Jadi dia tak nampak kebaikan-kebaikan yang banyakkan. Waktu penghuni masjid kita semua orang tua-tua, dia tak nampak di luar sana. Supermarket dia nampak semua jenis jin, syaitan, iblis. Payah dia nak terpengaruh, melainkan dia kena pergi jumpa hayati betul-betul. Dia nak tengok, mungkin kena pergi Kelantan contoh. Kelantan dia nampak syiar tu ada, pakai tudung, perempuan kerja, dia nampak kan. Sebab undang-undang negeri tu ada, kita susah, terlalu bebas. Jadi tak nampak keindahan Islam di mana untuk dia lihat rakyat. Jadi itu yang berlaku di luar negara. Masyarakat Islam, komuniti Islam, dia orang betul-betul hayati Islam, ukhuwahnya cukup jaga. Sebab tu saya pernah cerita, kawan saya daripada Sri Lanka, bila dia main Malaysia, dia tengok hari Jumaat sembahyang di masjid mana itu, masjid UPM ke mana. Jadi saya tanya je, madza ra'yuka anil Islam fi Malaysia. Dia kata Islam bagus, lakin ma fir ruh. Ma fir ruh maknanya tak ada ruh. Islam ramai sembahyang tapi berterabak keluar habis. Geng-geng Arab depa salam peluk di luar masjid ni, ramai sembang yoyo. Kita semua masing pergi kedai kopi, pergi beli buah apa semua. So dia nampak tak ada roh di situ, semangat. Sebab tu kita di situ kurang. Di luar negara berbeza, komuniti Islam dia ada roh tu kuat, semangat tu kuat. Orang bukan Islam tengok dia berkenan, so dia minat. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Baik, jadi dia kata tidak boleh berkahwin dengan kafirah melainkan kitabiyah, sama ada zimmiyah atau harbiyah. Sama ada ahli kitab, zimmiyah atau harbiyah. Saya dah hurai hari itu, saya hurai lagi sekali. Zimmiyah, harbiyah.
Okey, ya. Zimiyah orang kafir yang berada dalam negara Islam yang mematuhi undang-undang negara tersebut. Mereka tidak boleh diperangi. Harbiyah orang kafir yang ada dalam negara Islam tetapi menentang undang-undang dan peraturan negara tersebut. Maka mereka ini kita kena perangi. Hukumnya boleh diperangi. Okey? Beza. Jadi katakanlah ada anak dara daripada ini kafir ya. Ini kafir. Jadi ada anak dara daripada dua golongan ini. Ada hamba Allah kita berkenan nak kahwin. Jadi syarak hanya benarkan kalaulah mereka ini kitabiyah dan daripada dua golongan ni yang boleh, al-Yahud, al-Nasara. Saya tulis punya lawah sikit lah, ataupun Yahudi, Nasrani. Apa beza tuan-tuan? Dua kelompok ini daripada Bani Israel. Bani Israel pengasasnya ialah Nabi Yaqub, keturunan dia. Jadi nabi-nabi yang bawah Nabi Yaqub kebanyakan Bani Israel. Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, semua keturunan Bani Israel. Jadi di kalangan rasul-rasul yang Allah utuskan, majoriti adalah bangsa atau keturunan Bani Israel. Kerana bangsa ini bangsa yang memang degil. Sebab tu Nabi terpaksa diutuskan ramai untuk peringat dia orang, peringat. Okey. Jadi Yahudi ni sebab apa nama ahli kitab? Sebab mereka diberikan kitab. Yahudi diberikan kitab Taurat, Nasrani diberikan kitab Injil. Ya. Yahudi biasanya agama Nabi Musa AS, kitab Taurat, dan Nasrani agama Nabi Isa, kitab Injil. Sebab tu nama ahli kitab. Sebab mereka dapat kitab, Allah bagi kitab. Macam kita lah, Allah bagi Al-Quran. Okey. Ini beza dia. Yang kita duk cerita kisah Israel, Palestin, bagai semua tu. Ni salah silah dia macam ni. Mereka ni pada Bani Israel, keturunan anak-anak cucu Bani Israel. Siapa Bani Israel? Ini pengasasnya Nabi Yaqub AS. Dan semua nabi-nabi selepas itu kebanyakannya keturunan Nabi Yaqub yang memang dihantar untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel, kaum paling ramai. Sebab itu mereka cukup anti bila Nabi Muhammad SAW dilahirkan daripada bangsa Arab. Tu dia pemarah sangat. Itu yang mereka tak mau beriman tu. Nampak tak? Sedangkan bila Muhammad datang, Nabi Muhammad datang, dia menghapuskan, menasahkan ajaran Nabi-Nabi ini, lalu pakai Islam sahaja. Jadi yang beriman dengan kitab lama-lama, mereka ini dipanggil ahli kitab, dan kita boleh berkahwin, bahkan boleh makan sembelihan mereka. Jadi dua benda yang Allah hukumkan ke atas mereka yang disebut sebagai keistimewaan, makna sembelihan mereka kita boleh makan, perempuan mereka kita boleh berkahwin. So tak perlu mengucap lah. Sebab tu kalau kita pergi luar negara, setengah-setengah kedai daging dia jual daging, dia akan tulis sembelihan Yahudi. So yang tu kita boleh beli daging dan makan. Sebab mereka yang memang menganuti agama sejak sebelum Nabi dibangkitkan lagi, itu ahli kitab. Tapi yang anut ajaran selepas diselewengkan Taurat dan Injil, maka tidak lagi dikira ahli kitab dan haram berkahwin. Di Palestin masih ada golongan Yahudi yang ortodok, yang jenis rambut ikat, hak pakai topi panjang tu, tapi dia rambut panjang diikat. Yang tu agama Yahudi betul, yang memang dia amalkan ajaran Taurat yang betul. Okey. So bila Islam datang, Islam menasahkan ajaran yang lama. Cuma masih lagi ada yang masih orang kata apa, berpegang teguh dengan ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa. Yang ni dipanggil ahli kitab. Okey. Dan kita boleh berkahwin dengan perempuan dia dan boleh makan sembelihan dia. Itulah Yahudi dengan Nasrani. Yang lah ni banyak kan jahat-jahat tu, kerana sebab mereka jaga. Yang ada rambut panjang,
Betul. Hak tu yang masih lagi amalkan ajaran Yahudi yang betul. Yang kopi atas kecil tu? Topi kecil. Topi yang kecil atas. Dia banyak pattern tuan-tuan ya. Sebab dia ada satu puak lagi kita panggil di sini kita akan cerita nanti Samiriyah dengan Sabi'iyah. Dua kelompok agama yang seakan-akan agama Yahudi dan Kristian, dia agak menyeleweng sedikit. Dia ada banyak. Nanti kita akan tengok lepas ni bagi mendalam bab-bab macam ni, sebab saya rasa benda ni penting. Sebab kita duk luar daripada dunia Arab, kadang-kadang kita keliru mana satu betul kan, kita duk pening. Okey. Jadi secara umum kita nak faham Yahudi dan Nasrani ini ialah dua kelompok agama sebenarnya, agama. Ya. Minal Yahud wan Nasara, kalau dalam Quran sebut minal Yahud wan Nasara, maksudnya kalau dalam minal Yahud maksudnya orang, dibahasa kepada orang. Yahudiyun itu agama yang Yahudi. Ya, Nasriyun agama Nasrani, agama kitab Injil. Saya pernah baca satu tesis yang dibuat oleh pelajar master Universiti Al-Azhar Tahirah. Dia buat kajian tentang kitab Injil yang telah diselewengkan. Tebal dia punya research, ambil masa juga lah saya baca tu. Jadi research yang dia buat, tuan-tuan, dia paparkan bukan beberapa lah, ratusan bahkan sehingga ke ribuan penyelewengan yang ditulis oleh padri-padri Kristian terhadap kitab Injil yang asal. Dia ubah. Sedangkan asal syariat Islam sama aja syariat. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, semua sama. Semayang apa semua. Tapi dah diselewengkan. Jadi yang asal tak ada. Saya difahamkan ada kat muzium mana? Ada kan yang asal? Barnabas. Kan ada kan? Barnabas yang masih betul, tapi dia haramkan. Itulah dia ada di muzium kan, di library ni. Saya jumpa di Turki, Barnabasnya. Barnabas ni di anak tirikan oleh empat orang tadi ni. Mana kata Paul lepas semua dia posisikan. Dia tak salah mati di Turki ataupun di Cyprus. Tapi dia jumpa kitab dia. Dan dia memang mengesahkan bahawa Nabi Isa dinaik ke langit. Betul. Yang lain semua dia tak percaya. Jadi tuan-tuan sekalian, ini yang berlaku dalam sejarah yang kadang-kadang kita tak ambil tahu dan orang tak beritahu. Okey, jadi kita pun ikut-ikut betul tak betul ni semua, tak semua confused. Baik. Jadi boleh kita berkahwin dengan perempuan kitabiah sama ada zimmiyah atau harbiyah, maka halal nikahnya serta makruh. Boleh nikah dengan mereka ni, cuma makruh. Sah tapi makruh. Supaya kita semayang lah tuan-tuan. Dalam ibadat semayang ada benda yang makruh kita buat. Contoh kita terludah ke depan kan, sah semayang. Ataupun keadaan kedua, supaya kita semayang pakai kain curi ya, semayang sah, tapi perbuatan tu haram kerana mencuri kain tadi. Itu dia banyak. Lepas tu ini bab usul fiqh lah, ini bagi usul aridus lah. Jadi maknanya hukum nikah tadi sah, cuma makruh tu je. Supaya makan petai, makan bawang lah. Tak, makanan halal tak halal, tapi makruh. Begitu ya. Makan kurma halal sunnah, sebab sunnah Nabi. Minum minyak zaitun halal kan? Halal, sunnah, dapat pahala. Macam tu lah. Okay. Maksudnya hidup kita ni di sudut pahala, takrifan yang terkini para ulama buat mudah. Tak buat tak dapat pahala, tak buat rugi, buat dapat pahala. Dulu kita cerita tak buat tak berdosa, buat dapat pahala. Sekarang ni banyakkan asatizah mereka ubah sikit, buat dapat pahala, tak buat rugi. Itu sunat. Jadi maknanya dalam hidup kita tuan-tuan, kalau kita duk cerita hak wajib saja, takut-takut tak cukup nak tampung ni, maka kena ada hak sunat. Sebab tu solat, dia ada solat wajib, ada solat sunat, ada rawatib, ada solat sunat apa ni, tahajud sebagainya, sunat taubat. Dia kena ada. Puasa so juga kan, nila kita puasa 6, ada hak tak habis puasa, ada lagi ke hak tak puasa lagi 8 hari 7 hari. Ada kawan saya jemaah sini ya, Ustaz, saya baru dan sehari setakat hari ni Ustaz.
Saya kata pasal apa? Dia bahagian pemasaran. Bahagian pemasaran. Jadi kan duk kerja penjumpa orang. Hari-hari jumpa klien. Dia kata, Ustaz, saya baru sempat sehari, Ustaz. Saya kata, ada 8 hari sempat aku awak puasa. Tak tahu dia tengoklah lagu mana. Kalau nak puasa kena cuti, dia kata. Jadi tuan-tuan, maka ada puasa wajib, ada puasa sunat. Dalam semua puasa sunat, ya Allah bagi pahala banyak. 6 Syawal, kasiyamid dahri, seolah-olah kita berpuasa setahun, pahalanya tu. Ada kita topak puasa sunat lain, Isnin dan Khamis. Ada puasa kita topak puasa 13, 14 bulan Islam, Yaumul Bait, hari putih. Ada puasa hari Ashura. Jadi maknanya ada banyak ibadat sunat untuk topak ibadat wajib. Okey, yang kita tinggal benda tu. Lagi satu saya dah nampak banyak late ni ramai ustaz-ustaz ingatkan kita. Di bulan Ramadan tuan-tuan, kita banyak tertinggal ibadat wajib di ketika kita muda dulu. Sejak kita balik 15 tahun sampai kita kahwin, kadang-kadang banyak ibadat kita tertinggal hak wajib. Biasalah muda-muda kan, culah. Jadi waktu tu kesedaran tak ada. Bila sedarnya ada, kita sedar ada, kita terus buat betul-betul. Tapi kita lupa nak korek, nak buat perbetulan balik hak kita terbabas ni. Maka yang terbaik kita buat waktu tarawih baru ni. Kan jadi baik dah ustaz-ustaz duk ceramah, ada yang jadi imam dia buat apa? Solat subuh. Terbaik tarawih baru ni bila mana kita buat, saya kadang-kadang saya buatlah habis 8 terus sambung tu, terus kita follow tapi kita niat qada, mayang zuhur, niat qada ni. Sebab kita tak ingat bila kita tinggal. Dan saya pernah cerita bagaimana seorang pemimpin ajaran Arqam, pemimpin kanan yang saya pergi sini rumah dia interview. Dia qada semayang selama 25 tahun. Sehingga dia keluar daripada ajaran Arqam sebab dia kata semayang dalam ajaran Arqam dia takut tak sah, sesat, bimbang. Dia qada. Dan cara dia qada, lepas dia habis solat fardu dia akan buat solat qada. Habis fardu zuhur dia buat qada zuhur. Habis macam itulah. Waktu saya pergi rumah tu dia kata, Ustaz, saya baru habis 14 tahun. Maknanya dia dah semayang qada 14 tahun. So baki lagi tolak tuan-tuan, tolak tengoklah. Waktu saya jumpa tu umur dia dalam dah dekat 50 lebih. One of the pemimpin kanan Al-Qam lah. Jadi maknanya dia datang kesedaran tu dia ulang balik. Ni hak wajib yang kita kena ganti. Hak yang kita cerita tadi hak sunat yang kita kena kejar juga untuk topak yang wajib tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, masih ada masa untuk kita lakukan benda ini. Cumanya cuba displaykan diri. Sebab kita bulan puasa kita dapat display diri, mai lepas raya jam. Apa ramai yang boleh buat witir lepas isyak sekarang? Saya nampak habis ingat dia cabut. Ramai cabut. Yang bulan puasa boleh stay elok-elok, boleh stay back elok-elok je buat dengan imam. Kan? Bila mai raya dah tak nak buat. Iman kita dah tak kuat tau. Bulan puasa syaitan kena ikat. Mai raya dia buka balik, habis. Tuan-tuan pasal apa bulan puasa kita boleh stay back dekat masjid sampai pukul 10 ke 11 malam, hatta pukul 12 tadarus. Kan jadi seronok pula tu. Bila lepas raya, cuba buat gitu, boleh tahan tak? Saya rasa tak boleh tahan. Yang untuk malam ni, bila orang tutup aircon mula gelisah. Untuk bila tutup aircon dia kita dah mula gelisah. Kemudian daripada lampu depan tu ada mula cuak, iman kita dah mula goyang lah. Nak duduk tak duduk. Yalah cabut balik. Jadi susah tuan-tuan, kita nak maintain madrasah Ramadan yang kita mengaji hari tu sebulan. Allah didik kita bulan puasa untuk kita praktikkan bulan selepas Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ni tambah bulan korban ni, nak latih korban pula. Nak uji pengorbanan kesabaran kita nak berkorban. Sebahagian ke, 2 bahagian ke, 3 bahagian ke, 4 bahagian ke, seekor lembu ke. Kat masjid kita 850 harga terkini. Tuan-tuan nak masuk pergi pejabat tak barang isi. Bayar 2 bulan, bayar 2 kali boleh. Termasuk kos pengurusan. Sebab harga lembu lah 5,960. Tak tahulah kalau tuan boleh dapat murah lagi.
Alasan orang jual lembu pun dia faham, dedak mahal. Betul. Dedak ayam mahal, dedak lembu mahal. Mungkin dia dapat murah, lembu hak belah kat sawit. Hak lepas liak, hak tu nak tangkap satu hal lah. Mungkin boleh dapat 5,000. So itu yang berlaku nah. Baik. Bermula kitabiah itu Yahudiyah atau Nasraniyah. Saya dah ulas. Bermula syarat halal nikah kitabiah pada Israeliyah, maksudnya dari sudut Bani Israel, dia ada syarat dia pula, yakni yang dibangsakan dia kepada Israel, okay, iaitu Nabi Yaqub alaihi salam, bahawa tiada diketahuikan masuk oleh awal-awal bapa-bapaknya pada agama itu, kemudian daripada bangkit Nabi yang menasahkan agamanya, iaitu bangkit Nabi Isa atau Nabi kita Muhammad SAW. Kita mula dengan Yahudi dulu, agama Nabi Musa. Sebab Musa dengan Isa, Musa dahulu. Syarat dia kata, wali tadi, bapa perempuan tadi, dia dah masuk ajaran Yahudi ni sebelum Nabi diutuskan, sebelum bangkitnya Nabi Isa dan sebelum bangkitnya Nabi Muhammad SAW. Dia dah anut lama dah agama ni. Sejak Taurat diturunkan, Nabi Musa ajak, lalu mereka beriman. Ini syarat. Jadi keturunan dia boleh menikah sebab dia beramal dengan ajaran Taurat. So dikira ahli kitab. Dia beramal dengan Taurat yang asli, turun-temurun. Okey. Sebab dalam keturunan dia ada dipanggil, kalau kita sebut ijazah dalam sudut amalan ini, dia ada awal mursyid dia sampai kepada yang ikut, yang terima, yang ikut. Jadi dia beramal dengan cara tu. Macam contoh mudah, macam guru saya Syed Anas daripada Palestin, guru perubatan saya, dia keturunan ke-10. Ya, keturunan ke-10 daripada keturunan ke-10 lah, keturunan Nabi, dan mewarisi perubatan daripada keturunan tersebut. Maksudnya dah diijazahkan daripada dia, tok nenek dia tu, daripada para sahabat, daripada keturunan Nabi lah, Hasan Hussein, sampai kepada mak ayah dia. Mak dia kena tembak dengan Israel baru ni, mati, dan sampailah kepada dia, dan sampailah kepada orang yang diijazahkan, termasuk saya lah. Jadi maknanya pengamalan tu di sudut ajaran, saya buat contoh perubatan lah, tapi yang kita cerita sini di sudut amalan agama Yahudi. Jadi maksudnya yang terima macam tu daripada silsilah awal sampai kepada orang yang terima, maka dia dikira sebagai ahli kitab yang boleh kita berkahwin dengan dia. Itu maksudnya. Dan syaratnya pada yang lain daripada Israeliyah, bahawa diketahuikan masuk oleh awal bapa-bapaknya pada agama itu dahulu daripada bangkit Nabi yang menasahkan agamanya, dan jika sudah ditukar hukumnya sekalipun, jika ia jauhkan daripada yang ditukarnya itu. Penyelewengan lah. Jadi mana Nabi Isa, siapa yang beriman dengan Nabi Isa yang dulu punya dikira ahli kitab, sehingga berlaku penyelewengan. Maksudnya lepas penyelewengan tu dah tak kira dah, tapi yang beriman dengan tu dikira masih lagi ahli kitab. Jadi yang Israeliat kita bicarakan ialah agama Nasrani, agama Kristian. Kristian lah, kalau nak kira hak dulu dengan lah lagi teruk. Lagi teruk. Dah macam-macam diubahnya. Okey. Jadi maknanya yang kekal Islam. Sebab tu Allah pelihara, inna nahnu dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah pelihara Quran tu, Islam tu sampai kiamat. Ya. Boleh. Indonesia bukan setakat Kristian, Islam banyak puak situ. Dia ada Muhammadiyah, dia ada Nahdlatul Ulama, dia ada banyak yang Islam punya kelompok pandangan. Sebab tu depa Indonesia, depa tak macam kita, depa tak ada mufti,
kita bertuah ada mufti. Kita terikat dengan mufti. Bahkan mufti kita bukan setakat negara, tetapi juga setiap negeri ada mufti. Indonesia tuan-tuan, dia tak ada mufti. Sebab tu hak ikut puak-puak ni dia aman ni, dia nak puasa hari ni dia puasa, dia nak raya awal dia raya. Itu cerita hak Islam. Hak Kristian bermacam-macam jenis juga. Ada Kristian yang terlalu ortodok yang boleh baca kitab Injil macam Quran pun ada di Indonesia. Sebab mereka rakyat ramai. Kita alhamdulillah tuan-tuan, kita ada JAKIM, kawalan tu tetap ada. Itu yang saya kata cukup bagus kita Islam di Malaysia, di Brunei. Thailand dia ada menjadi agama Islam Thailand. So maksudnya ada badan-badan yang memang menjaga. Indonesia tak ada tuan-tuan. Dia ikut, dia ada persatuan, tetapi persatuan ni dengan cara pahaman dia. Ada persatuan ni ke arah Wahabi, ada persatuan ni ke arah Syiah, ada persatuan ni ke arah Ahli Sunnah. Jadi kita hak tengok viral kat YouTube tu, jadi bengong habis. Ni macam betul. Dia ragu-ragu. Ni macam betul rasa. Sudah. Macam mana dia orang kahwin lain-lain agama sampai beranak cucu tu macam mana tu? Lepas tu dalam rumah tu suami ikut tak? Okey, contoh yang paling senang sekali. Lidia Kandau dengan Jamal Mitan. Mereka akhirnya bercerai lah. Mungkin kena agama lagi. Tapi dah dapat anak cucu. Kalau itu yang kita macam mana dia agama tu? Persubahan-syubhan lah kita panggil dalam bab fiqh. Anak dia tak ada masalah. Berzinah tak Ustaz? Sebab dia isu gini. Pertama, syariat Islam yang sebenar-benarnya sampai ke tidak kat dia orang? Atau adakah yang sampai kat dia orang tu syariat yang ala-ala Islam ataupun sipi-sipi Islam? Sebab tak ada badan yang mengawal. Jadi penyebaran Islam, dakwah di sana lah terbuka, dia terlalu bebas. Kristian mau balik Kristian, cara mau balik Kristian, mau balik ni cara masing-masing cara, sehingga kan wujud pemahaman ada yang laki-laki kahwin sampai 10, 11, 12 tak apa. Iya. Maknanya mudah faham. Kalau tidak mengikut syariat yang betul-betul, sepakat ahli sunnah wal jamaah bawah imam mazhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, maka kalau ikut hukum fiqh tak sah. Tak sah. Dia mesti salah-salah mesti masuk Islam. Sebab tu saya bimbang, takut mereka terima ajaran yang tak betul. Ni boleh. Sebab kalau kita ikut fiqh mazhab Syafi'i yang kita mengaji sekarang ni, tak boleh kahwin dengan orang kafir melainkan hang kena jadi Islam, kecuali kalau hang ahli kitab. Nampak tak? Syarat-syarat dia pertama tu mesti Islam. Iya. Tapi kalau tak Islam macam mana? Itulah tak boleh lah. Tapi bagi mereka boleh. Ini masalah ni. Sebab tu agak berterabuk berbanding kita di Malaysia. Alhamdulillah kita, Tok Guru kita masih ada, tuan-tuan ya. Kalau kata tuan-tuan, dia ada beza ni, saya sentuh sikit. Kita mungkin tak apa nak faham ni dunia hari ni. Dia kawan. Ni, kita di Malaysia kita ada 3 benda ni. Kita ada Cina kaum Muslim ataupun kita sebut sebagai Muslim thinker, ataupun kita sebut orang yang cerdik pandai dalam Islam. Di Malaysia kat mana? Kat universiti Cambah, di Fakulti Pengajian Islam ramai Cina kaum Islam, Muslim thinker, orang yang memang faham Islam, tapi mereka tak amal sangat pun. Maksudnya sekadar sembahyang, tapi ilmu agama tinggi. Dia beza dengan agamawan macam asatizah, macam kami lah. Maksudnya ilmu tak apa terang mana pun, tapi dia amal sikit-sikit amal gitu. Dan ulama orang yang beramal dengan ilmu, tuk-tuk pondok. So kita di Malaysia hari ni ramai kalangan kita dia suka hak ni. Bila suka hak ni, akidah kita boleh goyang, boleh lemah.
Sebab pasak tak kuat. Yang pasak iman kita kat sini. Tu kita di Malaysia, tuan-tuan. Sebab tu tak heran kalau kita mudah terumbang ambing kerana kita hanya bergantung pada ini. Mufti semua level ni lah. Sebab tu di kalangan, kalau kita lihat, tak ramai di kalangan bijak pandai yang beramal. Sebab tu kalau kita lihat, even di kalangan penceramah-penceramah pun ada. Saya tahulah kawan saya ramai, tuan-tuan. Kawan-kawan saya ramai yang duduk ceramah, tuan-tuan, TV tak TV. Kita kenal, maknanya kita tahu luar dalam tahu. Maksudnya kadang-kadang mereka cakap kat depan tu tak sama seperti apa yang mereka buat. Di belakang kita kenal kawan aku. Dalam bahasa kasar, aku kenal lah kawan aku. Nampak ya? Jadi maknanya, sebab itu bila Nabi sebut al-ulama'u warathul anbiya, ni yang kita kena ikut sebenarnya. Ulama' ni yang patut kita jadikan idola, yang patut kita ikut akhlak mereka. Sebab mereka beramal dengan ilmu. Kalau tidak, tuan-tuan, saya rasa Islam di Malaysia memang kita jadi baladun thayyibun lah. Memang betul. Sebab apa? Kalau betul-betul ramai di sini yang ikut cara sini. Tapi tak ramai sebab di sini banyak makan duit. Dunia. Iya. Kawan-kawan saya ceramah, saya beritahu kadang-kadang tempat tu bayar berapa? Tapi ya. Tak tu. Keikhlasan tu tak ada. Iya. Okey. Di Indonesia kalau tuan-tuan nak lihat ahli-ahli agama yang betul-betul ada nampak fikrah ahli sunnah jamaah ialah mereka yang belajar di Azhar. Universiti Azhar adalah satu universiti di dunia Arab yang masih mengajar sifat 20 sampai kelah. Sebab tu akidah mereka kuat. Wahabi susah nak masuk situ. Jadi mana-mana ustaz yang memang mengaji Azhar, tuan-tuan, dia mesti mengaji sifat 20. Itu pelajaran asas. Ujuk, qidam, baqaq, macam kita mengaji lah ni lah. Yang kita mengaji, yang pokok Wahabi tak suka ni. Jadi kalau di Indonesia macam ustaz Abdul Somad, dan semua geng-geng Azhar, ustaz yang selalu kiai yang termasuk yang dalam Bible tu, kebanyakan semua geng-geng Azhar tu. So yang geng-geng Azhar memang fikrah mereka ahli sunnah wal jamaah. So jangan bimbang. Okey, kalau cerita tentang pondok pesantren di Indonesia, takat saya tahu, saya pernah dengan, kalau Gontor memang terbaik. Gontor. Sebab tu memang saya dileret dengan diorang. Gontor salah satu institusi pendidikan daripada sekolah sampailah ke universiti yang memang menggunakan kaedah sistem wakaf banyakkannya. Dan sistem ni cukup cantik lah, tuan-tuan. Kalau tengok budak-budak ni nak cakap Melayu tak boleh, memang satu kesalahan besar. Mesti cakap Arab atau cakap Inggeris. Dia punya undang-undang, tuan-tuan, daripada asrama sampai sekolah, SOS dalam kompaun haram cakap bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Tu undang-undang dia. Pengawal dia ada semua tempat. Pengawal di asrama ada, semua ada. Cakap, tulis poin. Esok denda. Denda dia cukup rambut. Gitu lah. Kalau perempuan dia pakai bagi tudung merah, dia denda gitu je. Dia tak sempat. Tapi sebab tu kalau tuan-tuan lihat, lulusan Gontor memang dia orang boleh fluent in English or in Arabic. Itu hebat Gontor. Pesantren lain yang okey kat Sumatera. Maksudnya yang ada kiai-kiai ni masih lagi ikut ahli sunnah wal jamaah. Yang ni yang kita kena ni lah. Okey, hak yang mengarut pun ada juga. Alah macam kita Malaysia lah. Hak pondok-pondok yang hak tipu-tipu pun ada juga. Aku tak derma kadang-kadang dia punya model naik BMW bagai, kan ada juga kat Malaysia. Sama je mana-mana pun. Jadi kita yang nak memilih tu, kena ada orang yang tukang tunjuk pada kita.
Jadi nombor ke 11 dah saya kena berhenti dah. Okey. Jangan tanya banyak. Tanya Ustaz Arif lagi. Tak apa, kita sambung minggu depan tajuk fasal ni kita start mula balik lah. Okey, sekadar itu dulu perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan beri manfaat kepada tuan-tuan dan puan. Kita beristirahat dulu belum sesi seterusnya 11.30 dengan Ustaz Arif, insya-Allah. Baik itu pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak baik itu datang dari kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Dan sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأرواحنا وكل أعضائنا في نفسنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحان الله وبحمده.